Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua muka walaupun di alam maya dalam satu penjelasan atau penerangan ringkas sebelum program bicara kehidupan dan kesihatan. Kira ni macam bicara kehidupan dan kesihatan. Jadi anda menonton rakaman ini atas kerana anda telah mendaftar sebagai calon ataupun sebagai peserta program bicara kehidupan dan kesihatan sebagaimana yang telah dijadualkan. Jadi bagi saya selaku penganjur program bagi pihak Sihat Tuyu dan Akademi Tahfiz Medik Antarabangsa mengalu-alukan dan mengucapkan tahniah dan syabas kepada anda kerana meletakkan satu azam dan niat untuk bersama-sama dalam program bicara kehidupan dan kesihatan. Namun begitu, ada beberapa perkara yang penting yang mungkin saya ingin jelas dan kongsikan supaya program yang bakal kita lalui nanti mendapat manfaat yang besar dan bukan setakat untuk diri kita, malah lebih besar daripada itu lagi. Keluarga kita, jiran tetangga kita, kenalan kita dan lebih-lebih lagi keseluruhan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam program bicara kehidupan dan kesihatan ni, apa fokus utamanya? Ada 3 perkara yang penting yang kita nak capai dalam program ini. Pertama, kita nak hidupkan majlis ilmu. Ini yang pertama. Kenapa kita kena hidupkan majlis ilmu? Sebab majlis ilmu ni majlis maghfirah, majlis keampunan. Para malaikat akan duduk daripada tempat kita duduk sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, terhimpit-himpit, bersusun-susun, bertingkat-tingkat. Dan apa yang dibuatnya? Memohon maghfirah, memohon keampunan untuk semua peserta majlis. Bahkan bukan setakat itu, dalam beberapa kalam ulama mengatakan bahawa keampunan itu bukan setakat dipohon untuk ahli majlis itu saja, bahkan untuk kedua ibu bapa kita. Allahu akbar. Tidak ada apa yang lebih besar daripada permohonan doa malaikat yang maksum, yang tak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan hampirnya kepada kemakbulan. Makbulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala permohonan keampunan itu, dan satu nikmat yang sangat besar yang kita boleh capai. Nombor 2, fokus kita ialah kita nak lakukan muhasabah. Muhasabah apa terhadap kehidupan dan kesihatan yang telah kita lalui sebelum ini. Terhadap sejarah kita semalam, kemarin dulu, tahun lepas, kita nak review balik, kita nak lihat balik, nak soroti kembali apa yang telah kita lakukan, sehingga kan apa yang sedang berlaku pada kita pada hari ini. Dan kita nak soroti itu. Sebab apa? Sebab sejarah itu memberi kesan yang besar pada kehidupan kita. Siapa yang tak jaga kehidupan dia sebelum ini, mungkin banyak masalah yang berlaku pada kita. Siapa yang jaga, banyak manfaat yang ada pada kita. Itu realiti kehidupan. Itu bukan fantasi. Itulah yang berlaku pada kita. Bukan soal itu saja, bukan soal kesihatan semata-mata, malah keseluruhan kehidupan kita nak soroti. Dalam hal keadaan itu, dalam program bicara ini, supaya kita nak lihat balik, kita nak muhasabah. Sebab tu dalam konteks bicara kehidupan dan kesihatan ini, apabila kita datang, kita berada dalam program ini, yang kita nak lihatlah diri kita. Itu jangan lihat orang lain. Itu siapa yang datang, siapa yang hadir, siapa yang berprogram dalam program ini, jangan lihat orang lain. Sekalipun dia adalah pasangan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, tak payah dulu, jangan tengok orang lain dulu, tutup dulu mata kita untuk orang lain. Lihat diri kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat melalui mungkin penjelasan-penjelasan yang bakal diberikan oleh para penceramah nanti, para pembentang nanti. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat balik
Mana-mana yang baik kita nak kekalkan, mana-mana yang tidak baik ataupun tidak elok kita nak perbaiki, dan mana-mana yang mungkin memberi mudarat tu kita nak hilangkan. Kita nak belajar itu, nak melihat perspektif itu. Sebab apa? Kehebatan seseorang akan bermula. Okey, akan bermula. Bermula bila? Bila kita mampu melihat kekurangan kita, dan bukan setakat itu saja, kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Dan disitulah kecemerlangan dalam potensi kehidupan kita akan mula timbul. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, okey, bukan setakat kita nak tahu kekurangan, malah kita nak lihat juga, kita nak belajar juga, kita nak kenal juga apakah metod, apakah kaedah untuk membangunkan kembali diri kita yang mungkin memang sebahagiannya dah hebat, nak jadi makin hebat. Mungkin sebahagiannya sederhana hebat, nak jadi hebat. Mungkin sebahagiannya terpelosok dengan masalah kehidupan supaya kita ada kekuatan untuk keluar daripada masalah kehidupan kita tadi. Okey, sama ada kesihatan ke apa ke, kita nak keluar. Okey, jadi 3 fokus ini. Jadi untuk mendapat 3 mana fokus. Pertama apa? Majlis ilmu, kita nak hidupkan majlis ilmu. Nombor 2, kita nak muhasabah diri. Nombor 3, kita nak kenal pasti cara untuk kita bina kehidupan kita. Okey, 3 perkara ni. Dan 3 perkara ni akan datang apabila apa? Apabila kita buat persediaan awal untuk kita mengikuti program ini. Okey, apa persediaan awalnya? Pertama, betulkan niat. Betulkan niat masing-masing. Okey, kenapa kita datang ke majlis ini? Kenapa kita daftar nama tu? Okey, dengan kawan kita ataupun melalui saluran-saluran apa, kenapa kita daftar nama? Okey, jadi atas kenapa-kenapa lain tu buang belaka. Okey, kenapa-kenapa yang lain tu buang jauh-jauh belaka, pegang yang ini satu saja. Apa pegangnya? Kita datang, kita berprogram ini, kita masukkan nama kita, kita letakkan niat kita, kita letakkan azam kita, kita letakkan kehendak kita untuk datang majlis ni kerana apa? Okey, dan kita berikhtiar susun jadual kita yang sibuk-sibuk ni, yang ada program-program ni, ada itu nak buat ini, kita ketepikan yang itu tu, maknanya kita berikhtiar, kita buat satu keputusan okey untuk kita datang majlis ni kerana apa? Letakkan satu saja, semata-mata kerana Allah. Pucuk hati kita, detik hati kita, ya Allah, jadilah asbab. Ini jadilah sebab musabab. Aku datang ke majlis ini, aku berprogram dalam program bicara kehidupan dan kesihatan ini selama 1 hari ini. Okey, semata-mata kerana Engkau ya Allah. Okey, dan jadilah asbab. Okey, jadikanlah asbab. Ya Allah, detikkan hati kita, jadilah asbab. Aku hadir ke program ini asbab hidayah, asbab kebaikan datang dalam kehidupan aku, keluarga aku, kenalan aku, sahabat andaiku dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, aku buat ini hanya semata-mata kerana Engkau ya Allah. Ulang banyak kali. Kalau boleh dalam doa pun, okey, malam nanti bangun malam tahajud doa, lepas solat, lepas baca Quran doa, supaya kita dapat betul-betul manfaat pada program. Sebab 1 hari, ingat 1 hari kita bagi masa, masya-Allah. Bukan senang nak datang program 1 hari ni, pagi sampai petang. Okey, jadi kita jangan rugikan masa, jangan sia-siakan masa ini. Kita gunakan sebaik mungkin. Jadi permulaan nak guna masa tu pada program tu sebaik mungkin dapat manfaat yang besar bermula daripada niat kita. Betulkan niat kita. Okey, pucuk hati kita, ya Allah, okey, jadilah asbab. Doa pada Allah, ya Allah, jadilah asbab. Okey, aku datang, aku berprogram dalam program ini sebab hidayah. Ini sebab hidayah itu sangat penting. Hidayah datang dalam kehidupan aku. Dan ya Allah, okey, aku lakukan semua ini. Aku usahakan semua ini hanya semata-mata kerana Engkau je, ya Allah. Okay, boleh jadi yang lain-lain tu buang, tinggal pegang yang ni saja. Itu yang pertama. Nombor 2, okey, kita datang dengan tertib yang sempurna. Dengan adab dan tertibnya sempurna. Suatu majlis tu akan jadi majlis ilmu apabila adab dan tertib ini dijaga. Jadi kata kunci untuk jaganya mudah je. Kita jangan pening-pening kepala. Mudah je. Bagaimana kita pergi kelas bersemuka. Ya, sebab untuk dapat manfaat yang 3 tadi yang saya katakan tadi, sebenarnya apabila kita lakukan secara bersemuka, face to face, talaqi musyafahah tu. Tapi disebabkan oleh faktor atau musyakkah yang ada pada hari ini, kita tak dapat nak buat macam tu. Maka kita gantikan atau musyakkah itu kita gantikan dengan program secara atas talian. Jadi program atas talian ini bukannya replacement semata-mata, tapi kerana musyakkah tadi.
Ni dalam hati kita kena ada. Esok-esok kalau dah tak ada PKP, dah tak ada sekatan-sekatan berlagi, kita usaha juga nak hadir bersemuka. Itu hakikat yang sebenarnya. Tapi kerana keadaan tak mengizinkan, kita buat dulu program secara atas talian pada hari ini. Tapi sebagaimana kita hadir ke program bersemuka, tertibnya, pakaiannya, kita ambil wudu, kadang-kadang sebagai orang sangat hebat, sebelum pergi kuliah dah solat hajat 2 rakaat, doa pada Allah supaya usaha pergi ke kuliah ini dapat manfaat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, lagi hebat. Berwangi-wangian, tutup aurat, ngadap kiblat kalau boleh, masya-Allah. Tak menyampuk masa guru tengah bersyarah. Itu semualah ada dia, berwangi-wangian, jaga pakaian kita. Duduk dengan tekun, masya-Allah. Kita akan dapat. Jadi maknanya ialah sebagaimana kita pergi ke kuliah bersemuka, begitulah kita berada di depan komputer kita, berada di telefon kita, dengan ruang yang selesa sebagaimana yang kita ada, dekat bilik, susun betul-betul. Sebab tu kalau boleh semasa program ni adjustkan jadual lain, tepikan dulu program lain, susun betul-betul. Anda ada masa lagi ni, ada masa lagi nak susun jadual kita supaya betul-betul kita dapat solid dalam program ni secara tekun, secara istiqamahnya, secara fokusnya, secara penuh jiwa, sepenuh hatinya. Yang kedua, buat catatan. Sila buat catatan. Maknanya mulai sekarang dah boleh cari dah mana-mana buku yang mungkin kita tak pakai ke, ataupun cari pergi kedai stationery beli buku baru. Beli satu buku khas, sebab panjang ni kuliah kita ni. Kuliah kita ni kita baru berada di modul pertama. Modul pertama ni kita ada 6 unit. Ini unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6. 6 unit modul 1. Ni program satu hari ni unit yang pertama. Jadi kena catatlah. Kata nanti unit kedua tu sambungan dia. Sambung lagi. Kalau siapa rajin, habis modul 1 ni 6 unit, sambung lagi modul 2, modul 3, modul 4 sampai berapa? Sampai modul 22. Setiap modul tu ada 5-6 unit. Maknanya bertahun lagi dia nak habis ni. Tak apa, jangan kisah tu. Tapi sekadar untuk orang awam, cukup memadai habis modul 1 ni, 6 unit ni. 6 unit modul 1 ni dah padan dah dalam konteks memahami model gaya hidup sihat insaniah itu. Jadi maknanya kena catat. Catat betul-betul dengan catatan kita. Maknanya kena nak catat kena ada pen. Kena ada pen, tulisan tangan. Tak nak main tarik komputer, tak acih. Tulisan tangan, bergeraknya tangan kita. Tangan bergerak ni bukan perkara biasa. Dia akan beri kesan apa? Kesan kepada ingatan. Ingatan bukan kat sini. Ingatannya dekat ni, dekat hati. Dengan tangan bergerak ni beri kesan pada hati kita. Maknanya dia akan membuatkan kita mengingat. Apabila kita ingat, datangnya kefahaman. Apabila datang kefahaman, beri kekuatan untuk kita beramal. Dengan amal itu akan jadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkatan akan datang dalam kehidupan kita. Jadi maknanya yang kedua, anda kena apa? Kena ada buku nota. Nak tulis buku nota kena ada pen. Pastikan bawa pen tu cukup. Kalau nak pakai pensel pun tak apa, tak ada masalah. Takut nak padam-padam pakai pensel. Kalau nak cantik lagi, siapa yang bijak tu, siapa yang pandai buat nota yang cantik-cantik, sediakan pen warna lagi. Ada warna merah, warna biru, warna kuning, lagi cantik. Allahu Akbar. Itu perkara yang kedua. Pertama, betulkan ni niat. Nombor 2, sebagaimana kita hadir kelas bersemuka, begitulah kita datang ke program atas talian ini. Faham? Nombor 3, mencatat. Nombor 4, susunkan jadual. Susunkan jadual betul-betul. Jangan sekejap orang ni, sekejap nak pergi sana, sekejap sini. Kejap ada, kejap tak ada, nanti kita terputus. Terputus mana? Terputus kesinambungan penjelasan itu. Syarah tu terputus. Nanti kita akan faham yang berbeza dengan kefahaman orang satu benda. Saya takut nanti kita faham terbalik. Terbalik kefahaman kita berbanding orang lain. Kalau boleh susun jadual, ada masa susunkan jadual betul-betul supaya kita dapat fokus betul-betul. Jadi untuk maksud itu kita ada 3 sesi. Dalam program bicara kehidupan ada 3 sesi. Kita sesi 1, kita ada sesi 2, kita ada sesi 3. Sesi 1 bermula dari 8.30 pagi hingga pukul 10. Lepas tu kita rehat setengah jam, pukul 10 sampai pukul 10.30.
Kita akan mula 10.30 sesi 2, terus sampai pukul 12.30. Habis sesi 2, kita rehat lagi untuk solat zuhur, makan tengah hari dan sedikit rehat. Pukul 2.15 petang kita sambung balik, sambung sampai pukul 4.30 petang, insya-Allah. Jadi 3 sesi ni kalau boleh kita sediakan diri kita, jadualkan betul-betul. Okey, supaya kita dapat mengikuti ketiga-tiga sesi ini dengan sebaik mungkin. Okey. Jadi itulah penjelasan awal kepada semua supaya dapat kita sediakan diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita, 3 fokus kita yang utama yang di awal saya terangkan tadi, kita dapat capai, dan 4 perkara yang penting yang kita perlu jaga tadi itu supaya kita dapat manfaat dari program ini sebaik mungkin. Untuk makluman, saya tak mampu buat apa-apa. Saya tak mampu memberi manfaat pada anda. Dan siapa-siapa saja pun tak mampu memberi manfaat pada anda. Tapi yang boleh beri manfaat dan mudarat pada kita hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah anda kena jaga keseluruhan ini. Insya-Allah satu hari yang anda luangkan, yang anda lapangkan waktunya, korbankan masa itu untuk bersama-sama dalam program ini akan dapat manfaatnya. Sebab tu kena ingat, ada orang pergi program, pergi kuliah, pergi majlis ta'lim, majlis ilmu, ada yang dapat segenggam, ada yang dapat secupak, ada yang dapat segantang, ada yang dapat selautan. Bagaimana berbezanya? Berdasarkan kita hadir ke program itu. Orang yang datang dengan persediaan mungkin dapat seumpama selautan. Satu patah perkataan dilafazkan oleh penceramah, oleh pensyarah, satu patah saja dia faham mungkin seumpama satu buku, satu kitab. Kalau siapa yang datang dengan persediaan yang sederhana, mungkin dia dapat beberapa patah perkataan, mungkin beberapa helai saja. Tapi siapa datang dengan tak ada persediaan langsung, mungkin masanya sia-sia. Masanya rugi, dia tak dapat apa-apa, melainkan mungkin kepenatan saja, sakit pinggang, duduk nak ngadap komputer, bukan duduk dapat boleh tengok orang pun, kita seorang je tengok kiri ke dinding, tengok kanan dinding, tengok atas shilling rumah kita kan. Nanti kita akan rasa satu hari tu lambatnya nak habis. Tapi kalau siapa yang datang dengan persediaan, Allahu Akbar, satu hari tu macam sedetik saja, tahu-tahu dah habis dah, dengan selautan kefahaman. InsyaAllah Jadi mudah-mudahan sila buat persediaan awal, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, dan doa sungguh-sungguh. Malam ni tidur awal. Kalau ada musyakkah apa-apa ke sebagainya, uruskan dengan sebaik mungkin. Susunkan jadual kita, tidur awal, bangun awal. Lepas tu solat, doa pada Allah di 2/3 malam, mengadu pada Allah supaya Allah jadikan asbab usaha kita yang sedikit ini asbab kebaikan yang besar buat diri kita, asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa sungguh-sungguh mengadu pada Allah. Saya tak boleh fahamkan anda, para asatizah yang lain juga tak boleh fahamkan anda, tapi kalau Allah buka pintu hati kita, Allah jentik hati kita, masya-Allah, satu hari yang kita duduk itu Allah akan bentang seluas-luas kebaikan, kebajikan yang mungkin mengubah seluruh kehidupan kita. Itu saja yang kita yang penting. Apabila Allah buka lorongkan keluasan dalam kehidupan, tidak ada siapa lagi yang boleh menghalangnya, melainkan kebaikan akan berbondong-bondong, akan bercucuran menghampiri kita, dan tidak ada apa lagi yang lebih baik daripada itu yang kita harapkan. Jadi insya-Allah itu saja pesanan ringkas dari saya, supaya kita dapat manfaat yang besar esok, pada sesi yang kita telah jadualkan untuk kita berusaha. Berusaha apa? Pertama ialah kita usaha apa? Kita nak duduk dalam majlis ilmu, dapat manfaat maghfirah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada doa-doa para malaikat. Nombor 2, kita dapat manfaat untuk kita lihat apa yang baik yang ada pada diri kita, apa yang kurang daripada apa yang ada dari kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki yang kurang, mengekalkan apa-apa yang baik. Nombor 3, kita belajar, kita dapat manfaat bagaimana nak membina kehidupan kita dalam keadaan yang harmoni, yang seimbang, yang kita mampu, buat. Ada orang dia nak ubah diri dia, nak ubah hidup dia dengan benda yang besar-besar dan berat-berat.
akhirnya dia tak mampu nak buat. Biarlah kita buat berpada-pada, biarlah kita buat bertatih-tatih. Kita tak boleh melangkah anak tangga daripada anak tangga 1 sampai anak tangga 10, anak tangga 20 terus. Kita kena bertatih. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. InsyaAllah walaupun lambat kita akan sampai ke destinasinya di hujungnya juga. Nanti penghujungnya. Penghujungnya apa? Mardatillah. Redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu saja penjelasan ringkas buat kali ini. Saya berdoakan supaya Allah lapangkan masa anda, Allah berikan keluasan fikir anda untuk sama-sama hadir dalam program bicara kehidupan dan kesihatan dengan sepenuh kekuatan, sepenuh kesediaan, sepenuh jiwa, sepenuh hati. Insya-Allah. Jumpa dalam program bicara kehidupan dan kesihatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.